Kita hanya pura-pura membeli untuk meningkat penjualan saja, bukan betulnya beli. Pura-pura beli untuk tingkatkan jualan. Kan kamu Shopee, Lazada, Zalora beli barang, boleh nampak itu barang banyak orang beli ke kurang orang beli. Nah, kita hanya meningkat dia punya sales, naikkan dia punya sales. Kasih orang tengok itu barang banyak orang beli. Lepas tu kita boleh dapat itu commission. Hmm. Kasih tengok orang barang itu ramai orang beli. Lepas tu kita dapat commission. Nampak? Satu penipuan. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya banyak berkongsi tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi kalau anda nak tahu, anda nak belajar tentang perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Alright, kali ni kita nak dedahkan tentang satu scammer. Okay, satu scammer daripada sebuah apps yang nama apps tersebut ialah Square 99. Okay, dan dia sebenarnya adalah sebuah apps yang tidak sah. Maksud tidak sah tu dia bukan masukkan apps tersebut dalam Google Play Store, dia bukan masukkan dalam Apple Store dan sebagainya lah. Dia cuma satu link ke website. Jadi jom kita tengok mesej yang saya saya terima daripada seorang mangsa ni. Okay, dia tulis sini, "Salam bang. Saya ada tengok abang punya video. Okay, dia nak tanya pasal Square 99, katanya support dari Lazada, Shopee dan juga Zalora." Alright. So kemudian saya kena scam dekat 4,000. Okey, dia dah kena scam dekat RM4,000. So dia tak nak orang lain kena lah. Dia tak nak orang lain kena. So dia nak saya bantu untuk sharekan perkara ni. So dia kata sekarang ajar kamu download Square 99. So ini link yang dia terima daripada scammer tersebut. So kita cuba tekan link tu. Link ni dia bukan pergi ke Google Play Store ataupun App Store di iPhone, bukan, tetapi dia pergi ke laman web. Kalau tengok atas ni, kita boleh nampak ini adalah sebuah laman web. Okey. So ini kalau kita tekan free installation ni, tengok. So dia akan bagi satu pop-up untuk kita tekan di sini dan klik pada information ni lah. Jadi saya pun tak tahu macam mana cara dia. Cuma orang yang dapat benda ni dia akan dibantu oleh kononnya customer service ataupun upline yang invite orang ni join. Okay, so dia punya design ni seolah-olah sama macam Google Play, App Store dan juga Google Play. Jadi kita mungkin akan confuse. Orang yang tak biasa ataupun orang yang tak faham, tak pernah kena scam, mungkin tak faham benda ni. Ni macam normal kan, macam biasa kan, tapi kenapa tak boleh? So dia akan cuba download juga. Alright, so next. Okay, so ini WhatsApp dia, saya baca Okay, so ini dia message pertama daripada scammer tersebut. So ini nombor telefon scammer. Okay, PM job. So dia message dululah, dia message orang tu, dia suruh PM job sebab scammer ni kadang dia orang buat iklan, okay, ada kerja-kerja kosong. Sorry, saya alih sikit. Okay. So hello, mari sini untuk bertanya mengenai kerja. Ya, kamu pernah buat kerja online tak? Tidak. Okay, tidak mengapa, saya akan mengajar kamu. Kami sini Square 99 ialah membantu online shop punya peniaga meningkatkan jualan. Okay, kalau kita tengok dia punya penulisan tu tidak profesional. Okay, tidak profesional. Dan standard kalau customer service ni Chinese lah. Biasanya kalau yang saya berurusan, dia orang menggunakan bahasa Inggeris. Dan kalau dia orang guna bahasa Melayu pun dia tak adalah teruk macam ni kan. Okay, so saya bukan nak menuduh Cina ni suka scam ke apa semua, tapi dalam situasi ini memang ini adalah Chinese yang buat kerja macam ni. Melayu pun ramai juga sebenarnya. So skop kerja kami ialah muat turun aplikasi platform dan tolong peniaga online seperti di online shop meningkatkan jualan mereka. So dia ada bagi voice. First saya ajar kamu semua filmnya. Kamu sudah tahu jamnya sistem, semua macam mana nak buat. Kamu nak untung banyak lagi, baru sendiri keluar duit buat tu. Okay, so dia kata first dia ajar dululah. Dia ajar dulu macam mana nak untung apa semua. Nanti selepas dah pandai, dah tahu macam mana cara, nanti buat sendirilah, boleh keluarkan duit, buat sendiri. Alright, so dia kata macam tu. Kita tengok lagi. Lepas tu saya akan register new account downline kamu dan kemudian kamu guna account saya untuk bantu saya ambil order. Kamu boleh dapat commission 1.8%. Okay, untuk setiap pesanan dan first top up kamu boleh dapat 4% commission. Okay, first top up dapat 4% commission. Kerja ada masa tetap ke? Dia tanya. Sebab saya ada kerja lain yang tidak tentu masa. Okay, lepas tu dia bagi voice lagi. Sebelum tu boleh saya tahu nama, umur, pekerjaan. Ingat nak buat free saja, okay, time free saja. Kalau masa tetap saya tak boleh katanya. Jadi yang scammer ni dia hantar voice lah. Okay, so kita dengar voice dia. Tidak. Ini kamu boleh pakai buat part time. Ada masa baru buat. Boleh buat part time katanya.
Ini bukan jual barang, ini hanya meningkat penjualan. Lepas tu kita boleh dapat itu commission. Okey. So dia kata ini bukan nak jual barang, okey, tapi kita nak meningkatkan jualan. Bukan jual barang tapi nak meningkatkan jualan. Okey. So maksud dia apa? Maksudnya dia punya strategi dia adalah katanya nak bantu tingkatkan jualan peniaga-peniaga di Shopee, di Lazada, di Zalora dan sebagainya. Okey, bila kita membuat pembelian tersebut, so jualan itu meningkat. Okay, jualan itu meningkat. Jadi kita tak beli pun barang tu, just pura-pura beli je. Kita tipu je kan supaya nampak jualan tu meningkat. So kalaulah benda ni bukan scam dan kalau benda ni betul pun, itu adalah satu penipuan. Kan? Itu adalah satu penipuan. Jadi kita tak perlu ataupun tak boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti macam ni. Okay? Kalau tahu je bantu orang tingkatkan jualan sedangkan kita tak beli pun, kita just tipu je. So itu adalah satu penipuan. Itu satu kesalahan, jenayah komersial. Okay? Dia tak boleh buat benda macam tu. Okay, next kita tengok. Dia kata apa lagi? Sudah download. Okay, inilah dia bagi link tadi. Yang mula-mula saya bagi tadi. Dia bagi link untuk download. Register satu akaun. Ini kod jemputan dia. Lepas tu kamu daftar. Kamu pergi ke profile dan screenshot kod jemputan bagi saya. So bagi kod jemputan pula katanya. Boleh bagi detail jual apa? Sebelum tu saya daftar job scope apa. Okay, so dia tanya lagi job scope. So dia bagi gambar. Okay, so mari kita dengar. Kita hanya pura-pura membeli untuk meningkat penjualan saja, bukan betulnya beli. Pura-pura beli untuk tingkatkan jualan. Kan kamu Shopee, Lazada, Zalora beli barang, boleh nampak itu barang banyak orang beli ke kurang orang beli. Kita hanya meningkat dia punya sales, naikkan dia punya sales. Kasih orang tengok itu barang banyak orang beli. Lepas tu kita boleh dapat itu commission. Kasih tengok orang barang itu ramai orang beli. Lepas tu kita dapat commission. Nampak? Satu penipuan. Okay? Satu penipuan. Masalahnya, okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, masalahnya sekarang, kalau katakanlah kita nak tingkatkan jualan peniaga-peniaga di Shopee, di Lazada, kita boleh beli di sana, boleh beli di Shopee, boleh beli di Lazada. Masalahnya dengan skim ini, Square 99 ni, bukan beli di Shopee, bukan beli Lazada, bukan beli di Zalora. Sebaliknya bayar personal dekat dia orang. Okay, itu pun dah boleh nampak dah kesalahan dia. Yang ni saya top up dulu punya. Ini macam beli barang macam beli barang pun nak pakai itu duit kan, pakai duit beli barang. Tapi kita bukan betul punya pergi belilah, hanya pula-pula beli untuk meningkat sales saja. Kamu sekarang siap sampai 33 order, bagi saya tahu. Alright, so dia kata bukan betul-betul beli tapi duit kena tambah. Pura-pura beli kan, tapi duit kena top up. Duit kena ada. Jadi sekarang ni dia kata tak apa, you tak payah bayar duit lagi. Dia pakai duit dia dulu. Dia pakai duit dia dulu, dia diberikan duit dia untuk orang tu belajar dululah. So kita baca lagi. Dan dia cakap tadi kena buat 33 order. Tengok ni, kamu sekarang log out, lepas tu login akaun saya. So dia bagi akaun dia lah. Saya sudah top up dekat akaun 400. Kamu sudah login. Okay, saya ajar macam mana buat. Jadi dia ajar pula lah, maknanya dia bagi akaun dia dulu. Orang ni tak download lagi, customer ni tak download lagi. So dia bagi akaun dia, orang tu masuk dulu dekat akaun dia. Lepas tu cuba beli sendiri. So dia kata dia dah top up dah dalam tu, untuk bantu ajar lah. Okay, next. Tekan tengah punya order, lepas tu tekan lagi ambil pesanan atau automatic grab order. Tekan submit order 33 kali, sudah siap 33 kali, beritahu saya. So dia kena order ataupun dia kena buat task sebanyak 33 kali. Alright. So saya nak tanya bos, yang saya buat ni apa? Barang tu dapat apa? So inilah yang dia jawab tadi yang dia jawab tadi, yang saya dah on tadi, voice tadi. Oh, tak ada kena bayar apa ke? So yang tu dia jawab kena bayar lah. Kan, kena bayar macam beli barang. So ni pun dia bagi gambar. Okay, dia bagi gambar barang yang perlu dibeli. Okay, barang yang perlu dibeli RM24.90. So commission dia RM1.74. Lepas tu yang mangsa ni kata, ni saya guna akaun dia, harga barang RM24.90 saja. Lepas tu commission dia sikit. Saya rasa okey lah, bajet sikit je. Okey kot, saya buat part time gini sebab saya pun bukan nak beria banyak-banyak duit. Alright. So ni akaun dia, saya settlekan dapat commission RM339.69. Tapi dia bagi saya 1.8% sahaja. Okay, so ni akaun dia. Akaun scammer tadi. Akaun dia lah, maksudnya dia apa ni, mangsa ni guna akaun dia. So dia tengoklah, oh dia orang dah buat pembelian sebanyak RM839 ataupun total asset lah. So dia punya commission RM339.66. Today order 33. Maksudnya akaun ni dah selesai buat 33 order dalam tempoh today, hari ini. Okay, so next kita tengok. So ni akaun saya, settlekan. Okay, ni yang dia cakap, dah baca tadi. So ni akaun dia sendiri pula. Ni akaun dia sendiri, RM77.13. Ini commission yang dia dapat disebabkan dia tolong scammer tadi buat task. Okay, so sekarang dia nak buat duit sendirilah. Okay, dia nak buat duit sendiri. Dia kata lepas tu dia suruh saya guna akaun saya dan top up
minima RM100. Okay, so dia bagi tahu dekat sini, dia baca sikit. Dan dia bagi nombor akaun. Okay, Luqmanul Hakim bin Muhammad. Nama orang Melayu. Okay, nombor akaun, Bank Islam. Okay, so nampak. Kata suruh beli dalam Lazada, dalam Shopee, dalam Zalora kan. Tapi bila nak buat pembayaran, bila nak top up, akaun personal, bukan akaun company pun, akaun personal. Dan akaun personal ni macam mana boleh nama orang Melayu ni? Sebab kadang-kadang diorang, sebelum diorang jalankan aktiviti-aktiviti macam ni, diorang mungkin dah hack akaun orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin diorang ada pekerja-pekerja daripada kalangan orang Melayu. So diorang menggunakan nama-nama akaun Melayu ni supaya orang yakin, orang-orang Melayu ni yakin untuk transfer. Takkanlah tipu bank Islam pula tu kan. Okay. So orang ni pun dia bayar, okay, dia pun bayarlah. So sebab nak beli barang dalam Square 99 ni kena top up dulu. So top up minima dia RM100. Okay, so nama penerima Luqmanul Hakim. Alright, so dia pun top up. Lepas tu saya tanya kenapa transfer macam ni, tak guna FPX ke apa ke. Dia cakap sebab center lain-lain tukar orang jadi kena buat gini. Oh, center lain-lain pula. Alright, tengok. Ya, betul-betul. Setiap kali nak top up, pergi cari customer service, cakap nak top up. Sebab setiap masa, setiap kali pun tidak sama punya penjaga, tidak sama punya bank. Nak pergi cari customer service, cakap nak top up dulu. Okay, so yang voice ni dia kata memang setiap kali nak top up check kena customer service ke? So dia kata ya, kena check customer service dulu sebab customer tak sama. Pelanggan yang diorang terima tu tak sama. Jadi kena contact customer service. Ada je lah dia mereka kan. Okay, lepas tu dia Kamu tanya sudah siap 33 order, terus tekan itu withdraw, lepas tu tunggu 30 minit dalam, sudah withdraw. Okay, ni dia tanya nak withdraw pun sama ke? So dia jawab macam tu. Dia kata tunggu 33 order. Dah dapat 33 order, so boleh withdraw dalam tempoh 30 minit masuk duit. Okay. So lepas tu kenalah pak prank dia, scammer dia ni. Alright. So apa benda ni? Okay, ni dia. So barang naik 1,000. Okay. Tadi masa guna akaun dia, masa guna akaun scammer tadi, pembelian barang-barang RM24. Rendah lah kan, tak sampai 100. Boom, bila dia buka akaun sendiri je, okay, dia guna akaun sendiri, tengok tiba-tiba je satu barang perlu beli harga RM1,835.81. So ini adalah tas, okay, tas yang dia kena buat sendiri dan komisen dia RM128.51. So dia kata barang terus naik 1,800 lebih. Katanya lelaki sebab kena barang tinggi, komisen tinggi, dan saya cakap saya tak ada duit. Dia tolong saya top up. Okay, so mangsa ni kata alah tak adalah duit kan, sampai 1,800 apa cerita kan. Jadi scammer ni kata tak apa, dia tolong tambah. Tengok, Saya sini boleh pinjam kamu 200 saja. Banyak memang tidak dapat pinjam kamu banyak lah. So dia kata boleh pinjam lah, boleh bagi 200, tolonglah, nak tolong. Nanti kamu sudah top up 500, kamu punya akaun sama password tulis kasih saya. Saya pergi cari customer service, top up lagi 200 pinjam kamu. So dia kata top up dulu 500 kan. Dia bagi dia 200, lepas tu dia akan contact lagi customer service untuk bagi pinjam lagi. Tidak. Kena punya order tidak dapat cancel punya. Memang nak siap baru dapat continue. Alright, so yang ini. Okay, kita tengok. Okay, tadi saya dah tekan play. So ini apa ni, dia orang punya conversation lah. Okay, so I sudah tak ada duit. So dia kata dia boleh bagi pinjam 200. 1,000 sudah, dah habis 1,000 dah dekat sini sebenarnya. So dia kata tak boleh cancel ke bos? Kalau cancel duit saya habis ke? So dia jawab tadi tak boleh cancel. Okay, dah order tak boleh cancel. Jadi kena order sampai siap. Okay, 33 tas. Jadi lepas tu kena lagi. Okay, dia pun bayar. Okay, dia bayar 5,000 pula. Tas saya lagi berapa je nak settle, kira nak withdraw je. So orang ni dia nak withdraw dia, boom, kena tas yang lagi tinggi. Okay, RM5,900 harga, yang maha ego. Memang jahat lah dia orang ni kan. Tak siapkan tas, tak boleh dapat balik duit. Okay, nak siapkan tas, dia bagi harga yang gila-gila mahal. So katanya bagus lah sebab komisen tinggi, RM413. Alright, so lepas tu dia settlekan. Bila saya dah settlekan yang ni, dia settle lagi. Okay, dia settle lagi. Bila dia settle lagi, boom, kena lagi yang terkini, okay, RM12,000 lebih. RM12,000 dan komisen RM865.55. Okay, ini memang jahat lah, memang jahat. Memang jahat, memang kejam gila. Okay, so ini perbelanjaan yang dia dah pun keluarkan, ini komisen yang dia dapat. So total order hari ini yang dia dah buat adalah 29 order. Okay, 29 order. So maksudnya ada 4 lagi nak kena selesai sebab 33 order baru dapat withdraw. Okay, tas saya ada lagi 29 je. Okay, bukan, tas dia dah buat 29 tas. Lepas tu saya tak dapat settlekan hari ni sebelum pukul 12 malam. Okay, today order akan jadi kosong balik. Dan kena settlekan 33 order tu balik esok. Okay, kalau hari ni dia tak settlekan, okay, 33 order,
bayangkan jadi kosong balik, so esok kena buat balik, barulah duit yang semalam tu boleh ambil dengan duit yang esok sekali. So kalau orang yang dia masih lagi percaya yang dia boleh settle, dia boleh buat apa semua, dia akan top up lagi, beli lagi, dan disitulah dia akan kena lagi banyak. Okay, memang jahat lah, memang jahat gila. Ini dia bagi tahu nombor akaun, dia cuba loading, dia cuba withdraw duit dia ni 6,000 lebih ni. 6,000 lebih ni termasuk dia punya commission lah. Dia punya duit yang habis lebih kurang 4,000 dia bagi tahu saya. So sekarang ni bila dia cuba tekan withdraw tak dapat. Sebab apa? Sebab dia kena settlekan 33 order dulu dalam masa sehari. Okay, so tengok. Tidak. Kena punya order tidak dapat cancel punya. Memang nak siap baru dapat continue. Dia kata kalau selagi tak selesai, selagi tu tak dapat. Dia tidak dapat cancel punya. Macam kamu tidak siap itu order. Dia bila sampai bila itu order pun dekat sana. Tidak dapat cancel. Okay, nak cancel tak dapat. Okay, kena buat 33 order. Lepas tu nak settlekan, dia bagi harga yang gila-gila sampai belas ribu. Itu ada dia ada 4 lagi task. So bayangkan sekarang ni harga dia dah 12,000. Nanti dia akan letak 28,000 mungkin lah. 30,000, 50,000. Macam mana nak settle? So kita tak boleh settle. So duit tu tak boleh keluar. Dan kalau kita bayar juga 50,000 semua kan, habislah katakanlah 20,000 kita habis menggunakan dia orang punya program ni. So lepas habis, boom, dia delete account kita, dia buang nama kita, dia block WhatsApp kita kan. Siapa dapat duit habis licin, dan program tu terus tendang kita. So lepas tu dia check pada government punya siasatan jenayah ni. Sudah ada record nombor account. Nombor account ni ada satu report dah dibuat. Dan satu lagi, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia. So dia check juga nombor telefon yang dia sedang berurusan tu, telah pun ada report dibuat. Jadi sebenarnya kita boleh check dulu orang-orang yang WhatsApp kita ni, ada tak report yang telah dibuat, ada tak kes-kes jenayah yang telah dilaporkan daripada program-program macam ni sebelum kita terlibat, sebelum kita terkena. Alright? Jadi itulah orang kata penipuan yang berlaku, dan macam mana dia orang scam. Dia orang membuat satu apps yang mana kita tengok apps tu, kita seolah-olah yakin benda tu ada company yang bagus, company yang besar, ada apps kan, takkanlah scammer kan. Lepas tu dia pula katanya kerjasama dengan Lazada, Shopee. So kenapa mudah sangat kita tertipu, sedangkan tak ada bukti pun mereka ni kerjasama dengan Lazada dan Shopee. Kalaulah saya tipu orang macam tu, mudah ke orang nak percaya? Kan mudah sangat ke? Benda ni bukan satu benda yang sepatutnya kena. Tetapi memandangkan ramai yang tak faham, ramai yang tak ada ilmu. So kita tak boleh nak salahkan semua orang lah. Jangan menuduh, jangan mengata. Cuma saya nak pesan. Saya nak pesan, jangan mudah percaya dengan program-program yang buat duit cepat ni. Program affiliate Shopee, Lazada dan sebagainya. Kalau terima daripada WhatsApp, daripada email-email yang entah apa-apa, lepas tu contact customer service, tidak ada kaitan dengan syarikat Shopee, Lazada. Lepas tu pembelian pula bukan di Shopee dan bukan di Lazada, bukan di Zalora. Sebaliknya pembelian secara manual melalui email, transfer duit ke akaun yang entah siapa-siapa kan. Tak tahu siapa. Lepas tu kena top up di akaun lain, di apps lain. Kalau kita nak beli di Shopee, top up di Shopee lah. Kenapa top up di apps dia? Kan? Alright. So saya harap anda dapat belajar sesuatu dan elakkan perkara macam ni berlaku kepada anda, keluarga anda, kawan-kawan anda. Jangan lupa share video ni supaya ramai orang dapat belajar, ramai orang dapat manfaat. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.